Okay, kita teruskan bab 2 sebatian karbon. So kita hari ini kita masuk kepada subtopik seterusnya 2.3, iaitu sifat kimia dan saling pertukaran antara siri homolog. So dengan harapan awak dah buat self revision dua subtopik yang pertama 2.1 pengenalan, 2.2 siri homolog. Kita nak pergi lebih mendalam sifat kimia. Sebagaimana ada yang nak tahu dengan lebih lanjut dari itu dalam ni last week. Okay, so ada yang nak tanya, ada yang berminat nak tahu tindak balas setiap sifat. Okay, so ini mulai hari ni lah kita akan tengok tindak balas setiap, bukan setiap sifat, setiap siri homolog. Soalan pasia kita cikgu cuba share lah soalan pasia, ada dah collection dia, ataupun kalau tak ada kita buat apa-apa soalan yang tiba-tiba macam cikgu Saadah ada masuk. Hai. Tersesat ke apa? Tersesat ke apa? Okay. Lepas tu lepas tu no comment ada siri homolog dan cara mudah mengingati dan membezakan setiap siri homolog. Sifat kimia hari ni kita nak tengok lah. So ada yang minta untuk penjelasan sebab last week kita tengok siri homolog. Jadi baru hari ni kita akan tengoklah sifat kimia ni. Susunan elektron dalam molekul, ni belum bukan siri pesawat. Susunan elektron dalam sebatian karbon ni. Kalau awak nak tahu memang memang memeningkan lah. Cikgu tak ingat kalau nak tanya susunan elektron dalam molekul sebatian karbon ni. Jadi ini tak berkaitan dengan silibus kita lah. Kita fokus dulu silibus kita. Ini apa yang awak nak tahulah last week So hari ni kita akan teruskan. Tapi sebelum tu Ahmad Syakir baru masuk. Ahmad Syakir, kita tak baca doa lagi. Okay, so kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Okay, sebelum kita masuk kepada 2.3 sifat kimia, apa kata semalam cikgu ada buat dengan kelas sains, agak menarik, buat live quiz. So hari ni pun cikgu nak buat lah. Yang pertama nak uji kefahaman awak dalam subtopik 2.2 last week siri homolog. Jadi bersedia untuk jawab 10 soalan 10 soalan. Lupa nak standby sesi tadi. Okay, so ready ya? So sekejap lagi akan kantoi lah siapa-siapa yang tak buat latihan, tak buat revision. Okay, cikgu akan bagi dekat chat, ruangan chat, link dia. Okay, semak ruangan chat masing-masing. Okay, boleh masuk. Oops. Boleh masuk ke tak? Quiz tu. Link di ruangan chat ya. Belum tulis nama dan kelas masing-masing. Contoh Daniel 5A sebab cikgu pun dah lupa dah nama dan kelas masing-masing. Tak ada pun lagi ni? Ke link tu bermasalah? Saya punya tengah loading. Oh, tengah loading? Loading juga. Loading juga? Oh, semua tengah loading ya.
cikgu pun ada masalah internet sikit kat sini hari ni. Terpaksa hotspot dengan handset. Wi-Fi problem. Tengah loading Masih loading? Alamak, kejap. Tengok speed dah laju ni. Okay, speed tak ada masalah. Tak boleh masuk No player currently. Sekejap, cikgu back balik. Tak ada masalah. Sekejap, cikgu bagi link lain. Cuba link yang kedua. Takut dia berbeza-beza. Oh, dia berbeza-beza. Bila refresh berbeza. Okay, sorry. Tengok link yang kedua pula. Cuba klik link yang kedua, boleh ke tak? Tak boleh juga? Loading juga? Tengah loading. Loading juga. Maksudnya dan tak boleh. Betul sama kalau macam tu tak boleh lah ni. Okay, memang loading tak dapat tak dapat tak apalah. Tak ada rezeki. Semalam okey. Okay, jadi kalau tak boleh nanti kita cikgu assign as tugas Cikgu ada yang ada apa? Ada yang boleh masuk. Ada yang boleh masuk? Ni ada komen kat message. Oh, jadi memang boleh. Maksudnya guna link tak boleh. Okay, lah sekejap. Kena buat lain. Jadi awak kena semalam okey je cikgu bagi link macam tu. Jadi awak try type lah di browser tu. Macam okay. Awak type joinmyquiz.com. Okay, cikgu ni lah. Link dah bagi masa tak apa kita sekali-sekala copy address. Okay. Okay, cuba link ni joinmyquiz.com dan masuk kod 656741. Oh, okay. Tu ada Ashika. Okay, cikgu silap kaedah patutlah. Okay, tu link terbaru. Sorry. Link terbaru. Siapa yang tak nak type manual, ada link terbaru. Okay, kita dah ada read kelas mana Afrina tak tulis kelas. Okay, Rashika 5KA. Baru 5 orang. Okay, baru 5 orang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Baru 8 orang. Kita ada ramai lagi ni. Okey, 2, 4, 6, 8, 10. Belum cukup lagi kan? Dah ke? Kita ada, tu Atira. Kita ada ramai ni. 4, 15. Kita ada 15. Okey, cepat 4 orang lagi. Dia bagi masa 5 saat lagi. 5, 4, 3, 2, 1.
Ada lagi. Asyik. Ada lagi 3 orang? Okey, cikgu mulalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ready. 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Okey, nampaknya Hani telah menjawab betul satu soalan. Okey, diikuti oleh Zainab. Oh, Nazran pun nampaknya laju ya. Okey, Hani merampas kedudukan pertama, diikuti oleh Zainab. Nazran masih bertekal di tempat ketiga. Okey, itu dia Hani mendahului carta. Mana lain-lain? Hasif, kosong lagi Hasif, Rick. Okey, Hani terus mendahului, diikuti oleh Daniel, Nurin, Umu dan Zainab nampaknya terberhenti kat situ. Okey, Hani lagi masih lagi mendahului tapi masih belum selesai menjawab soalan. Okey, Rick dengan Irdina, come on. Rick tu siapa Rick? Okey. Siti Zainab nampaknya terberhenti. Ada masalah internet ke? Okey, Hani Kamila terus mendahului di kedudukan yang pertama, diikuti oleh Ummu. Okey, Rashidah pula, Rashikah 5KA merampas tempat kedua, diikuti oleh Nurin. Oh, Nurin kembali ke tempat kedua, Nazran jatuh ke tempat kelima, Rashikah tempat ketiga berkongsi dengan Ummu. Okey, Hani terus memecut laju di hadapan. Okey, Rashikah memanjat tempat yang kedua, diikuti oleh Nurin, Ummu dan masih Nazran di tempat kelima. Okey, Hasif dan Rick. Jadi cikgu nampak kat sini siapa yang dah buat ulang kaji, siapa yang belum ya. Soalan-soalan senang saja tu ya. Okey, Hani masih lagi tempat teratas, diikuti oleh Ummu. Okey, Rashikah, Nurin, Nazran, Zainab tempat ke-6. Apa masalah Zainab ni? Masalah internet ke Zainab? Okey, Hani nampaknya selesai menjawab. Okey, cikgu akan berhentikan sekejap lagi sebab kita dah 11.20 ni. Okey, kita bagi masa beberapa saat lagi. Umum masih belum selesai menjawab semua soalan. Okey, dalam masa 10 saat cikgu akan berhentikan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Alright. So nampaknya kita ada pemenang yang tempat pertama adalah Hani Kamila daripada 5A, diikuti oleh Ummu, dan juga yang ketiga adalah Nurin 5KA. Jadi tahniah kepada Hani, Ummu yang betul semua soalan. Okey, jadi cikgu akan share balik soalan ni kemudian. Okey, supaya awak boleh check balik kat mana awak hilang markah tadi. Okey, so banyak yang salah pada soalan kedua pun dah ramai salah. Okey, so ini cikgu akan share nanti. Okey, kita teruskan dengan agenda kita hari ini 2.3. Okey, jadi mulai hari ini topik batian karbon ni semakin mencabar. Jadi kalau cikgu tengok tadi ada beberapa orang rasanya tak kuasai lagi asas siri homolog tadi, jadi mungkin akan ada masalah lah dekat sifat-sifat kimia ni. Jadi tolonglah awak buat ulang kaji balik. Soalan modul tu pastikan buat, modul nilam. Okey, kita teruskan dengan 2.3 yang kita nak tengok hari ini.
Okey, kita nak tengok hari ini yang pertama, okey, standard pembelajaran iaitu objektif. Pelajar iaitu awak lah sepatutnya boleh menguraikan sifat kimia setiap siri homolog. Jadi ada berapa siri homolog itu? Awak perlu boleh explain sifat kimia setiap siri homolog. Jadi hari ini kita tak tengok semua sebab siri homolog tu banyak. Okey. So yang kedua ni rasanya tak sempat, ini tak sempat. Kita tengok yang pertama ya, sifat kimia setiap siri homolog. Hari ini insya-Allah kita tengok alkana dan juga alkina. Okey, jadi berbalik kepada asas yang kita belajar minggu lepas, alkana ialah hidrokarbon tepu yang hanya mempunyai ikatan kovalen tunggal, CC. Antara CC adalah ikatan tunggal saja. Alkana tidak reaktif kerana ikatan CC dan CH itu kuat dalam molekul memerlukan tenaga yang banyak untuk diputuskan. Dia tepu. Okey. Jadi ada dua tindak balas yang berlaku dalam alkana, hanya dua saja. Berbanding dengan alkina yang kita akan tengok selepas ini. Jadi dalam alkana ada dua tindak balas utama, yang pertama pembakaran dan yang kedua penukar gantian, iaitu substitution. Okay, combustion and substitution. Okey, kita tengok tindak balas yang pertama, iaitu tindak balas pembakaran. Okay, alkana terbakar dengan lengkap. Maksud lengkap ni dengan kehadiran oksigen yang berlebihan ataupun yang mencukupi. Okay, terbakar dengan lengkap. Maksudnya perfect, pembakarannya perfect. So hasilnya kalau pembakaran itu lengkap, dia akan ada karbon dioksida dan juga air. Okay, ada dua produk hasil pembakaran dalam oksigen berlebihan, iaitu pembakaran lengkap. Okay, kalau oksigen tu kurang, dia akan menghasilkan pembakaran kurang lengkap, tak lengkap. Jadi bila tak lengkap, beza dia, ini CO2 kalau lengkap, kalau tak lengkap, iaitu oksigen tak cukup, karbon monoksida, CO, monoksida, air tetap hasil, ataupun karbon. Jadi ini yang pertama ini pembakaran lengkap, yang kedua dan yang ketiga ni pembakaran tak lengkap. Jadi sifat dia menghasilkan zarah karbon dalam bentuk jelaga, banyak asap hitam, jelaga hitam yang terhasil, dan juga karbon monoksida. Karbon monoksida ni kalau tengok kes-kes keracunan dalam kereta disebabkan oleh karbon monoksida daripada exhaust masuk ke dalam kereta. Kalau tidur dalam aircon kereta, risiko dia mengalami keracunan karbon monoksida. Okay, jadi ini pembakaran. Jadi awak kena mahir mengimbangkan persamaan pembakaran. Okay, jadi tips untuk mudah seimbangkan persamaan kimia pembakaran ini, awak ikut formula ni, C, H dan O. Cari C dulu, seimbangkan C dulu, lepas tu H, lepas tu baru O. Kalau awak cuba O dulu, mungkin sejam baru jumpa. Jadi ini adalah step yang perlu awak follow untuk memudahkan seimbangkan persamaan ini. Okay, kita tengok contoh. Okay, ataupun boleh cuba formula inilah dalam buku teks, tapi cikgu tak sarankanlah sebab awak akan menghafal. Awak follow je C, H dan O, dan boleh jadi boleh gunakan pecahan. Okay, alright. Okay, ada latihan dalam modul awak. Okay, C, H dan O, kita tengok sekali harung dulu tindak balasnya. Okay, yang kedua tadi pembakaran. Yang kedua tidak balas penukar gantian. Awak tengok nama dia, tukar ganti. Maksudnya ada unsur yang ditukar dan diganti dengan unsur yang lain. Okay, jadi apakah unsur-unsur yang boleh menggantikan H? Yang ditukar dalam tindak balas ni adalah H. Jadi siapa yang boleh ganti H? So antaranya halogen, Cl2 iaitu klorin ataupun bromin, dan ada syaratnya mesti dengan kehadiran sinaran ultraviolet ataupun sinaran ultra ungu, UV.
Jadi awak nak menjawab tu mesti pastikan dalam equation tu persamaan je. Ni. Dalam persamaan tu awak mesti tulis UV Maksudnya dibantu oleh UV. Tanpa UV tak berlaku. Okey, jadi ingat ganti dengan halogen. Okey. So apa yang berlaku? H dalam molekul alkana digantikan satu demi satu sehingga semua atom hidrogen digantikan. Okey, jadi kenapa pentingnya sinaran UV kat situ? Dia berfungsi untuk memutuskan ikatan kovalen dalam molekul halogen. Okey, itu fungsi UV. Tanpa UV maksudnya tindak balas penukar gantian tak berlaku. Okey, kita tengok proses dia. Contoh. Okey, ada gangguan di sini. Contoh gas metana. Apa formula metana kelas? Cuba bagi tahu cikgu, metana. Met. Baik. CH3. CH3. CH4. CH4 ada kat sini dah ni. CH4. Awalan ingat itu kan, cikgu dah share dah cara ingat hafal, tengok grup WhatsApp. Kita mula dengan met, lepas tu add, kemudian sampailah oktana, dekana kan. Okey, jadi ini adalah tengok betul-betul peringkat pertama, awal-awal. So kat sini yang terlibat kita ambil contoh klorin. Okey, jadi fungsi UV tadi dia nak pecahkan ikatan kovalen Cl2 ni. Bila dipecahkan baru dia boleh terasing Cl. Cl kan wujud sebagai Cl2 kumpulan 17. Jadi kehadiran UV akan memecahkan Cl. So Cl ni akan tukar gantikan H yang pertama ni. So tengok produk dia asalnya H dah jadi Cl. Jadi ini namanya klorometana. Kenapa metana? Kerana C ada C1, ada satu C. Satu adalah met. Okay. Kenapa kloro? Sebab dia ada klorin di dalam sebatian tadi. Jadi klorometana. Okey, ini adalah formula struktur. Yang bawah ni formula molekul. Sebab menunjukkan molekul saja kan. Jadi yang terbuka ini adalah formula struktur CH4. Paling mudah awak buat dulu formula struktur. Okey. So faham? Yang pertama, peringkat pertama. Jadi benda ni dia sentiasa berlaku ke peringkat yang kedua. Tadi dah selesai ganti kan. Ni kan Cl dah masuk kat sini. Sekarang Cl yang wujud di dalam tindak balas itu cari pula H yang kedua ini. Dia tak semestinya susunan macam ni. Dia mungkin ganti yang ini Okay. So yang penting awak tahu dia akan tukar satu demi satu. So tukar lagi. Dah 2C. Dah 2C sebab tu kita letak dikloro. Daripada klorometana, daripada tindak balas peringkat pertama ini terhasil klorometana, dia diulang proses yang sama, tambah lagi, bukan tambah, gantikan lagi atom H kat sini. So sekarang ada 2 Cl, maka kita letak imbuhan di. Di maksudnya 2, diklorometana. Yang ketiga agak-agak jadi molekul apa? Peringkat ketiga. Kloro, dikloro. Yang ketiga agak-agak jadi apa? Kelas? Triklorometana. Formulanya nak pastikan awak dapat tangkap. Okey, tengok sini CH3Cl. Lepas tu berkurang H jadi CH2Cl2. Agak-agak seperti jadi CH apa? CH bagus. Okey, dah boleh agak kan. Maksudnya peringkat ketiga dia gantikan atom unsur H yang ketiga. Jadi daripada CH2Cl2 itu diklorometana sini, dia tambah satu lagi jadi triklorometana. Jadi pada peringkat keempat apa hasil dia? Nama dia? 3. Kalau 4? Tetra klorometana. Formulanya? CCl4.
CCl4, bagus, CCl4. So awak nampak tadi asalnya daripada CH4 kita tukarkan, bukan kita tukarkan, tindak balas itu telah tukar gantikan 4H itu kepada 4Cl. Okay, so nama dia adalah tetraklorometana. Oh, ada kat dalam soalan ni rupanya molekul tetraklorometana. Okay, so nampak tindak balas penukar gantian mudah saja. Ada 4 peringkat. Ini kita ambil contoh molekul metana. Okay, so awak nanti cuba google lah, boleh tak berlaku dekat etana, ada tak? Dan juga propana dan seterusnya. Cuba cari. Cari apa jadi pada etana pula. Ini metana C1. Okay, so selesai tindak balas dalam alkana. Apa tadi yang ada 2 tindak balas dalam alkana? Cuba nyatakan kembali. Pembakaran hasilkan Karbon dioksida. Karbon dioksida dan Air. air. Itu pembakaran lengkap. Yang kedua tindak balas Penukar gantian. penukar gantian. Okey, kita lihat pula siri homolog yang kedua iaitu alkena. Tadi alkana, ni alkena. Alkena ialah sebatian hidrokarbon tak tepu. Jadi apa yang sama tindak balas kimia dengan alkana dia ada juga pembakaran. Hasil juga sama, iaitu karbon dioksida dan air. Tetapi kat sini alkena ada tindak balas penambahan ekstra. Okey. Dalam penambahan ni pula ada, kalau tak silap cikgu, 5 ke 6 penambahan. Kita akan tengok setiap satu penambahan, ada kat bawah kot. Lepas tu yang ketiga tindak balas pempolimeran penambahan. Okey. So yang pertama tindak balas pembakaran. Okey, tindak balas pembakaran. Okey, cikgu bagi contoh lah. Sekarang katakanlah soalan tu bagi C2H4 tanpa seimbang kan? Tanpa seimbang. 3 pula. Okay. Dalam modul nanti ada latihan untuk seimbangkan persamaan CO2 tak balance lagi. Okey, apa peraturan yang pertama tadi? Macam mana dapat formula persamaan ini? Okey, apa yang kita perlu seimbangkan yang pertama kelas? C, lepas tu H, lepas tu O. Jadi awak tengok kiri C ada 2 kan? Kanan 1. Jadi nak buat apa? Taruh 2. Letakkan pemala 2 di hadapan CO2 kan? Lepas tu dah selesai untuk C, kita tengok pula H. H kat sini 4, sini 2. Okey, kita letak 2. Okey, lepas tu baru O. Sini tertinggal 3 O2. Sini tertinggal 3 O2. Okey, ada 3 O2, tambah O2 sini Yang ketiga kita nak tengok apa tadi? Oksigen. Oksigen sini ada 4 tambah 4. Jadi mana 4 tambah 4? So ini 4 tambah 2. Jadi 6. Sini ada 2. Macam mana nak jadi 3? Kita nak jadi 6, kita darab dengan 3, letak pemalar kan. Sebab tu akan dapat. Ini yang mudah tau. Dalam modul awak tu ada melibatkan pecahan. Jadi cikgu nak tengoklah awak boleh buat ke tak yang pecahan tu. Ini matematik. Bukan kimia, matematik. Cara nak balancekan tu. Okey, kita teruskan yang tindak balas penambahan ini. Tindak balas pembakaran. Pukul berapa sekarang? 11.36. Okey. Oops. Okey, pembakaran masih sama, karbon dioksida dan air.
Tetapi kat sini dia agak berbeza dengan alkana dari segi jelaga. Tahu tak jelaga tu apa? Yang kita hitam tu. Kita hitam tu kan, bila api ada nyalaan, kat atas api tu ada warna hitam. Itu adalah jelaga. Okay, jadi ada eksperimen nak bandingkan alkana dan alkena. Okey, maksudnya kat sini yang sepadan. Awak tengok ayat dia kat situ, berbanding alkana yang sepadan. Maksudnya kita nak comparekan bilangan C yang sama. Contoh, kalau alkana C2 lah, sebab alkena tak ada C1. Ini alkana, ini alkena. Okey. Ni H. Bilangan C sama. Okey, yang berbeza adalah kumpulan. Jadi ini adalah alkana yang sepadan. Itu maksud alkana yang sepadan. Kerana peratus gisim karbon per molekul lebih tinggi. Okey, awak tengok apa yang kurang kat sini. Sini. Bilangan H kan? H kurang 2. Jadi peratusan gisim karbon per molekul. Ini ada pengiraan dalam modul, ada pengiraan. Peratusan ini pun matematik. Masing-masing ada 2 C. Okey. Jadi kita buat matematik. 2 karbon 14 kan? 14. Jadi sini berapakah gisim molekul dia? Okey, darab 100. Awak tengok kat sini nilai dia sini besar untuk alkana. Sebab apa besar? Sebab kita ada 2 C dan juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 H. Jadi kalau awak kira, kita ada 2 C, 2 darab 14 tambah dengan 4 H, hidrogen 1 kan. Compare dengan alkena. Alkena 2 darab 14, apa beza kat bawah? Hidrogen, molekul dia, apa beza dia? Bilangan H. Jadi tadi 4 kan, alkana 4, sini 2 Alkana darab 1. bukan 6 cikgu. Alkana. Oh, okey, betul saja nak test. Sini 4, sorry. Okey, tapi berbeza kan? Jadi cuba awak kira peratusan dia. Kalau ada kalkulator boleh tekan sekarang. Okey, awak akan dapat peratusan, itu saya kali ni. Peratusan yang mana lebih besar? Secara visualnya pun awak boleh tengok tanpa kira kan. Yang mana peratusan dia lebih besar? Sini ada 6. Alkena, sebab bawah dia kecil kan. Cuba kira lah. Ada kalkulator? Cepat. Berapa persen dia ni? Ada yang nak kira tak? Alkana 82.35. 82.35. Okey, alkena? 87.5. 5. Okey, nampak kat situ. Inilah yang dimaksudkan peratus gisim karbon per molekul lebih tinggi. Jadi dia beri kesan kepada nyalaan yang lebih berjelaga. Jadi efek dia lebih bagus dijadikan bahan api berbanding alkana. Okey, selesai untuk pembakaran. Ekstranya kat sini perbandingan perbandingan nyalaan dari segi jelaga dan sebab dia. Itu soalan yang selalu ditanyalah, kenapa alkena lebih jelaga. So ada eksperimen nanti berkaitan dengan jelaga ini. Okey, seterusnya kita nak lihat tindak balas penambahan. Jadi kat sini apa yang maksud penambahan itu? Okey, penambahan ni berlaku pada double bond. Ni double bond ni sebab dia tak tepu. Tak tepu ni boleh masuk lagi. Bila boleh masuk?
apabila ikatan double bond ini dipecahkan. Bila ikatan double bond ini dipecahkan, ini naik daripada double jadi single, jadi ada dua tempat kosong. Jadi inilah yang akan ditambah dengan bahan-bahan yang berikut. Contoh, yang pertama ada 5, betul 5 yang kita kata tadi, tindak balas penambahan dan alkena. Yang pertama kita tambah hidrogen. Maksudnya Y dan X ni akan ditambah dengan hidrogen. Tetapi bukan tambah macam tu saja, dia ada dia punya syarat dan keadaan dia. Jadi kat situ nama dia penghidrogenan. Okey, kalau lupa penghidrogenan awak nyatakan saja penambahan hidrogen. Okey, yang kedua penambahan halogen. Agak-agak apa yang akan masuk pada X dan Y tadi? Tadi penghidrogenan H dan H. Agak-agak apa? Kalau contohlah tambah Cl2. Apa yang masuk kat situ? Y dan X. Klorin. Y ganti dengan? Klorin. Siapa yang jawab? Tak dengar tu. Hello? Cl. X pun Cl kan? Itu masuk penambahan dan seterusnya lah. Hidrogen halida kita akan tengok satu-satu. Kalau sempat kita tengok 5 hari ni. Kalau tak sempat kita tengok setakat mana sempat lah. Okay, penambahan air. Dan last sekali pengoksidaan menggunakan kalium manganat 7 berasid KMNO4. Okay. Jadi awak kena fahamkan kat sini tempat dia berlaku penambahan iaitu tempat double bond. Awak jangan pergi, terutama kalau rantai karbon yang panjang kalau C tu banyak. Okay, contohlah awak pergi tambah kat sini Cl. Jadi salah lah. Yang berlaku di double bond. Okay, jelas yang tu. So apa yang berlaku kat sini, daripada hidrokarbon tak tepu, dia akan menjadi hidrokarbon tepu. Apa maksud hidrokarbon tepu? Ikatan kovalent tunggal antara sisi tak tepu, at least ada satu ikatan double bond atau triple bond. Okey, jadi kita lihat tindak balas penambahan yang pertama iaitu penambahan hidrogen atau dengan nama lainnya penghidrogenan. Okey, jadi apa yang berlaku kat sini? Alkena menjadi alkana yang sepadan. Sepadan maksudnya bilangan C yang sama lah. Okey, apa yang diperlukan? Jadi ini yang awak kena ingat. Suhu 180 darjah Celsius, tak boleh tukar, tak boleh ubah. Mangkin sama ada nikel atau platinum. Apa fungsi mangkin? Dalam kadar tindak balas kita dah tengok kan. Okey. Ini ada videonya, cikgu akan share nanti. Video tindak balas mangkin, kalau ada lagi cikgu buka. Rasa dalam PC satu lagi dalam laptop pun. Ni cikgu PC. Atau cikgu share nantilah dalam YouTube tindak balas melibatkan margarine ni. Menggunakan lemak sayuran kepada lemak pekerja dalam pembuatan margarine. Ini dia. So apa yang berlaku kat sini? Kita tengok contoh lah. Contoh ni. Etena. Cikgu cuba lukis ada tak formula struktur ada. Okey, apa yang berlaku? Tambah hidrogen sama ada platinum. Awak jangan buat dua-dua. Nak buat dua-dua pun boleh. Pilih satu ni lah. Sama ada PT atau Ni. Sama ada platinum atau nickel. Pastikan betul lah, jangan buat P saja. Platinum PT, nickel Ni. Kalau buat N saja maksudnya nitrogen. Okay? Suhu 180 perlu ditulis. Okay, daripada etena tepu menjadi alkana iaitu etana tak tepu. Daripada tak tepu jadi tepu. Okay. So mudah kan? Maksudnya inilah yang dimaksudkan alkena menjadi alkana sepadan. Maksudnya bilangan C dia sama, tak berubah. Yang ditambah hanya unsur H kat situ, di mana? Di double bond. Okay. Jadi penghidrogenan ni dia menukarkan lemak sayuran kepada lemak pejal dalam pembuatan margarine. Cikgu ada video dia, ada dalam pendrive juga tak silap. Kalau sempat ni cikgu play lah sekejap ni. Okay, proses penukar gantian daripada
lemak sayuran tu dalam bentuk cecair kan, kepada pepejal, measuring dalam keadaan pepejal. Jadi ini adalah penghidrogenan aplikasi. Okey, tindak balas penambahan yang kedua, penambahan halogen atau nama lainnya penghalogenan. Jadi ditambah dengan molekul klorin atau molekul bromin pada keadaan bilik. Okey, jadi ini kita goncangkan saja. Okey, alkena dan alkana, alkena kita goncangkan saja dengan bromin atau klorin dalam suhu bilik. Jadi dia tak ada makin apa. Jadi apa yang berlaku kat sini, ini double bond. Okey, jadi ikatan yang terputus akan ditambah dengan halogen Br. So kalau Cl, jadi penamaan dia. Kita tak masuk lagi penamaan mungkin panjang-panjang kan, tapi yang dipendek mudah je. Daripada etena sebab C2, so bila ada bromi, dia akan jadi bromo. Tadi kloro kan, ingat yang penukar gantian. Bromo, kenapa 1,2? Sebab pada C1 pada C2 ini namanya kumpulan halogen. Halogen Br. Jadi halogen daripada in jadi O. Klorin, kloro, bromin, bromo, dan seterusnya lah. Okey. Jadi namanya 1,2, kita ini tambah dibromo sebada 2, masih lagi pangkal ke, induk dia adalah etana. Maksudnya masih lagi C2. Okey. Ada soalan tengah ni, boleh faham? Sebelum cikgu teruskan dengan penambahan yang seterusnya yang ketiga. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada, sudah 48 dah. Okey. Jadi pemerhatian kat sini. Okey. So asalnya, ini contoh lah kan. Contoh kita gunakan tadi apa, etena C2H4. Dia gas. Jadi kalau cecair, kita gunakan heksana. Tadi ada yang kuis kan, 4 unsur pertama adalah gas. Heksana baru cecair. So ini colorless, tanpa warna. Awak belajar last year, bromin tu warna apa? Ada Merang. Merang. Jadi bila kita titiskan air bromin, okey, awak akan nampak perang tu, warna perang, sebab bromin ni macam kita tambahkan pewarna, dia tak kekal jadi perang. Dia terus bertukar, perang itu jadi tanpa warna. Sebab apa? Siapa boleh beritahu? Sebab apa? Kelas? Awak tengok persamaan. Sebelah kiri ada apa? Sebelah kanan ada apa? Apa yang tak ada? Tak boleh nak fikir secara logik. Sini perang kan? Ni bahan tindak balas. Sebelah kanan ni ada tak bromin? Bromin dah masuk ke mana sekarang? Dah masuk dalam sebatian etana ni kan? Jadi ini colorless. Sebab dia tak berdiri sebagai, tak wujud sebagai Br dah. Tak ada. Yang berwarna perang adalah Br2. Jadi perhatian kat sini, warna perang air bromin dinyahwarnakan. Maksudnya daripada tanpa warna tu, bila masuk terus jadi tanpa warna. Ini digunakan untuk membezakan alkana dan alkina. Ada eksperimen nanti. Okay. Okey, seterusnya kita ada 9 minit lagi. Okey, seterusnya kita ada penambahan halogen. Yang ni cikgu pergi laju
pergi laju. So halogen halida maksudnya H dan halogen lah. HBr, HCl. Jadi apa yang berlaku dekat sini juga yang berlaku tindak balas. Jadi boleh tak cikgu tukarkan H ni sebelah kanan? Sekarang H dan Br, H sebelah kiri. Boleh tak? Cikgu tukar Br sebelah kiri. Boleh tak? Boleh. Cikgu Boleh. boleh ke tak? Jadi macam ni. Boleh. Jawapan dia boleh. Nama sama. Nama sama Nama sama sebab apa nama sama? Kita akan belajar dalam penamaan nanti So ini pun tetap namanya bromo etana. Okey, cikgu pergi laju ni sebab awak dah faham 1, 2 tadi. So ini sepatutnya lebih mudah sajalah. Okey, jadi namanya bromo etana. Lepas tu penghydratan, penambahan air. Jadi yang lain-lain tadi semuanya just tambah je tu kan, kecuali yang pertama tadi ada tambah suhu dan juga makin. Okey, penambahan halogen halida. Lepas tu penghydratan bukan sekadar awak tambah air macam tu. Tak boleh tambah air macam tu saja. Dia air tu dalam bentuk steam iaitu wap. Jadi apa yang berlaku kat sini, apa faktor yang perlu kat sini? Suhunya tinggi 300 darjah Celsius, 3 kali ganda tekan diri air. Tekanan atmosfer 60 atm, 60 atmosfer. Dan juga ada makin asid fosforik. Ada 3 keadaan yang penting perlu ada. Kalau tak berlaku tindak balas penambahan. Jadi dalam menulis persamaan, awak mesti nyatakan 3 keadaan. Yang pertama, 1, 2 dan ketiga. Dia punya susunan awak nak letak 300 darjah Celsius ke atas pun tak ada masalah. Jadi ada 3 ni faktor. So apa yang berlaku? Kita tengok contoh ni. So yang mudahnya awak lukis dulu yang bawah ni. Daripada alkena naik etena. Kita tambah apa sekarang? H2O. H2O adalah HOH. Jadi apa yang kita tambah dekat double bond ini? HOH. Mudah saja. Apa nama siri homolog ini? Alkohol. Siapa yang menjawab slow ni? Masalah speaker cikgu ke? Suara macam lelaki. Tak berapa jelas. Apa dia? Alkohol. Alkohol, bagus. Siapa jawab? Nazran. Nazran. Slow sikit lah Nazran. Tak tahu mic saya ikut. Okay, tak apa. Nak tukar iPhone baru tu ke laptop. Okay, so ini adalah siri homolog alkohol. Jadi daripada etena, ina sebab homolog alkena, jadi anol iaitu siri homolog alkohol. Jadi awak nampak kat sini bilangan C dia tak berubah. Dia akan, sebab tu tajuk kita hari ni saling pertukaran antara siri homolog. Okay, nampak kan? Daripada alkana yang pertama tadi, ini alkana jadi alkina jadi alkana. Ini tak ada melibatkan siri homolog. Lepas tu yang terakhir tadi, daripada alkina jadi alkohol, pertukaran siri homolog. Okey, alhamdulillah kita sempat lagi 5 minit kita sempat yang kelima ni pengoksidaan menggunakan ini agak mengelirukan sebab tadi kita just tambah apa yang kita ada kan, H2O kita tambah HOH. Yang ni pengoksidaan, jadi kena hati-hati kat sini. Kan awak pergi tambah K, awak pergi tambah K dengan MnO4 pula salah. Okey, so apa yang berlaku kat sini? Okey, formula dia punya persamaan awak kena hafal sikit kat sini. Okey, persamaan dia awak kena hafal sikit kat sini. Kalau tindak balas pengoksidaan ni, okey, apa yang berlaku? Awak tambahkan awak tambahkan okey, 2 OH dekat double bond ini okey, ini untuk pengoksidaan menggunakan larutan kelium manganat 7 berasid. So ini kena hafal sikit lah.
Okey, jadi nama ini kenapa nama 1,2 diol ni? Okey, ini penambahan alkohol. Penambahan alkohol kita akan belajar nanti bila masuk kepada sirah homolog alkohol lah. Sekarang kita masuk sirah homolog alkana dan alkina, itu pun belum tengok lagi penamaan rantai panjang. Okey, penamaan rantai panjang kita belum tengok lagi. Okey, jadi ini kita akan tengok dengan lebih lanjut nanti penamaan. Okey, jadi kat sini apa yang awak kena tahu, etina dan juga air ni, air dalam keadaan wap, steam. Okey, dan juga O ni dibekalkan oleh ejen ini dia. Okey, ejen peoksidaan kalium manganat. Okey. So, apa yang berlaku? OH ditambah kepada double bond. Dua OH ditambah kat situ, kumpulan berfungsi bagi alkohol. So ini juga menghasilkan alkohol dengan dua kumpulan berfungsi. Okey, sempat kot banyak juga hari ni tapi penambahan tadi awak faham dua yang pertama dah mudah lah. Okey, yang seterusnya ni simple saja. Tindak balas sperm polimeran tambahan. Yang ketiga kita ulang balik, dalam alkina ada 3 tindak balas, pembakaran, penambahan, dan yang ketiga pempolimeran penambahan. Dia bukan penambahan tapi dia pempolimeran. Jadi polimer ni maksudnya mono jadi poli, daripada sikit jadi banyak. Okey, jadi apa yang berlaku kat sini, daripada mono iaitu molekul kecil bergabung untuk membentuk molekul rantai panjang. Okey, contohnya kat sini kita ada etena. Etena maksudnya C2H4 lah. Etena dan etena ni dengan keadaan suhu 200 darjah Celsius dan tekanan 1200 atm, perlu ada dua keadaan ini. Jadi etena ni adalah unit asas namanya monomer. Okay. So bila dalam dua keadaan tadi, dia akan bergabung jadi satu rantai yang panjang. Poli ni maksudnya rantai yang sangat panjang. Kita tak tahu ribu, juta ke, ratus, ribu atau juta, dia bersambung kat sini. So ini adalah maksudnya rantai panjang lah, ombak tu. Okay, double bond dah tak ada kat situ. Okay, dia bergabung jadi contohlah daripada manik, kan, manik yang manik yang ada, okay, dia akan jadi rantai yang panjang, itulah polimer. Dan macam manik awak susun manik kan, daripada satu-satu manik dia akan jadi rantai, okay, polimer. So kat sini kena ingat suhu dan juga tekanan. Okay, ini persamaan pempolimeran. Okay, apa beza N kat depan? Maksudnya ini berapa banyak manik yang awak gabung, kan? Kalau 100 lah. Jadi kat sini rantai ni berulang-ulang. Dia berulang-ulang sampailah N ni suatu integer yang sangat besar. Cikgu tak pasti kalau sini 100, sini 100 ke tak, itu cikgu pun tak tahu dengan lebih lanjut. Kita boleh cuba tengoklah nanti. Yang pasti apa yang awak perlu tahu, persamaan dia N kat depan kat sini. Lepas tu bila dah jadi polimer, kita kurungkan. Lepas tu sini daripada double bond kita putuskan jadi single bond dan kurungkan, dia akan mesti lalu macam ni. Mesti lalu macam ni. So letak N kat sini. Okay, contoh ni polyethena kan. Okay. Maksudnya daripada etena jadi polyethena, daripada propena jadi polypropena. Ini adalah latihan modul juga. So ini ada rantai karbon yang lain. Okay, so berulang-ulang lah. Okay, kurang kelas lah. Ada kelas lain ke sekarang? Okay, tak ada. Ni kita. Oh, tak ada. Oh, tak ada. Kita tengok last lah perbandingan sebab kita nak buat kesimpulan. Okay, jadi perbandingan antara alkana dan alkina. Okay, ini persamaan dia.
dua-duanya ada C dan H sahaja, iaitu sebatian hidrokarbon. Okey, dan contoh situ alkana C dan H, alkena C dan H. Okey, dia mengalami tindak balas pembakaran. Ini persamaan ada dua persamaan. Pembakaran lengkap menghasilkan karbon dioksida dan air. Kalau tak lengkap menghasilkan karbon monoksida ataupun karbon. Okey, sifat fizik sama, bilangan atom karbon sama banyak. Okey, perbezaan dia, ini tepu, ini tak tepu, kovalent tunggal dan ganda dua. Mengalami tindak balas pengekar gantian. Ini penambahan peratus jisi karbon per molekul lebih rendah. Kita buat pengiraan tadi. Nyalaan kurang berjelaga, nyalaan lebih berjelaga. Ini adalah antara eksperimen dia. Okey, nanti juga akan share lah video dia, disebabkan kita tak boleh buat eksperimen ni sekarang. So kita bakarkan heksana dan heksena. So kita tengok jelaga yang terhasil kat sini. Okey, jelaga yang terhasil kat sini. Siapa lebih banyak? Mestilah alkena. Sebab peratusan karbon per molekul dia lebih tinggi. Okey, dan seterusnya tindak balas dengan air bromin. Okey, awak akan tengok kat sini. Agak-agak kat sini, yang mana alkana X dan Y ni, yang mana alkana, yang mana alkina? Yang jernih ni. X apa? X alkana. X alkana. X alkana. Okey, Y? Y alkina. Okey. Terima kasih tetapi salah. Kan, siapa yang melunturkan bromin? Ini bromin warna perang ni. Siapa yang mengalami tindak balas dengan bromin tadi? Ni. Ni. Hanya alkina. Kan? Alkana tak boleh. Mana ada penambahan, berlaku penambahan dalam alkana. Jadi terperangkap kat situ. Okey, hanya alkina yang berlaku penambahan. Jadi X adalah alkina. Sebab warna perang bromin dia dinyah warnakan. Manakala warna perang ni kekal. Sebab apa kekal? Sebab heksana ni C6 H14 bila tambah dengan bromin tiada tindak balas. Sebab dia tak boleh masuk ke sini. Dia nak masuk melalui tindak balas penukar gantian, mesti ada UV. Ingat tadi alkana. Manakala dalam alkina C6 juga C6, kita fokus yang sini je, dia boleh masuk ke sini. Jadi Br2 tu boleh bertindak balas. Jadi alasan dia tiada tindak balas berlaku antara alkana dan bromin. Kalau alkina ada berlaku tindak balas penambahan. Okey, jelas di situ. Okey, ini ada dua eksperimen membezakan alkana dan alkina. Pembakaran, tengok jelaga. Yang kedua, kita tengok siapa yang akan melunturkan, menyahwarnakan air bromin. Kalau air bromin jadi nyah warna, maksudnya dia alkina. Kalau tak luntur, maksudnya alkana. Okey. Alright, so okay, itu saja. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Nampak banyak panjang tapi sebab penambahan tu ada pelbagai tadi kan. Okay, jadi kita tutup. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah wa subhanallah. Okay. Okay, terima kasih semua. Kita jumpa lagi dalam kelas kita next week. Kita sambung kepada sirah homolog yang seterusnya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih cikgu. Salam. Okay, nanti jangan isi, jangan lupa isi, cikgu share lagi Google Form tu. Okay.
Terima kasih cikgu. Saya Sama-sama. Terima kasih cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu. Sama.